Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam terima biarlah bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini diberi kelabangan, diberi masa untuk kita bersama-sama berjumpa maghrib di masjid kita lah, masjidnya di Prima lah kan, di pada juga kita bersama-sama dengan Ustaz. Pada ini sebenarnya kita gantikan Ustaz Mukhtar yang sahur-sahur sebagai dakwah tazkirah ceramah dah. Tapi seperti yang terancang dah, kita merancang tapi Allah sebenarnya menentukan sekarang dah. Buat mari kita mari dia ini bapaknya tua dia ni dari masa ke jatuh dia aja tiba-tiba dah senang isi emergency dah tua dia boleh jadi nak mari dah tapi tak mari bawa tiba-tiba baru kau kita katanya nak pergi segera ke masjid ke Colombo institusi jatuh di dalam dah. Jadi saya jawab tak mana kita hari ni tak boleh hari ni tetap bersama-sama juga hari ni dapat kita mendengar ceramah agama ni dah. Apa dia sampai ke akhir lah. Pentingnya ilmu ke dah. Ilmu dakwah penyampaian lah ni yang berguna untuk kita Jadi insyaAllah dah kita akan meneruskan majlis ilmu kita pada malam yang bahagia, malam yang indah ini dah, dengan menjemput seorang juga lah penceramah hebat juga, iaitu diberi namanya ya betul, Daim Wafi yang akan menjadi kata itu memimpin untuk majlis ilmu kita pada malam ini. Jadi lalu tu masa dah dah belakang pun dia berani dah pakai dengar dah oleh majlis ilmu pada malam ini dah. Jadi insyaAllah diteruskan lagi majlis ini dengan segala macam menjemput masyarakat yang bahagia Wafi kita untuk menyampaikan tazkirah kita pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dari kalangan manusia yang mendengar perkara-perkara yang baik, dan jadikan juga kami dari kalangan manusia yang boleh mengikuti dan melaksanakan perkara-perkara yang baik sepanjang kami hidup. Amin ya rabbal alamin. Yang menghormati Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ihya Ulumuddin Prima Lubuk Jom Pasir Mak, muslimin muslimat serta jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kesempatan, peluang untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hamba semalam dapat panggilan daripada Al-Fadhil Ustaz Mukhtar Yaakob. Dia telefon ke hamba di Pasar Adik. Dia kata, "Dik, ganti abang sebentar. Rekat dia ni rekat kau itu jauh dah lagi sebenarnya." Dia kata, "Ganti mana pula?" Dia kata, "Abang tak boleh nak mari masjid esoknya ceramah. Ditambah ada kuliah dah esok ceramah juga esoknya." Kita kata, "Tak boleh nak mari." Dia kata, "Minta tolonglah, pasanya beno naik." Jadi geng-geng lah kalau tak ada penceramah. Dia kata, "Telefon sebentar betul yang malam ni sepatutnya jadi buang di Pulau Grand." Jadi mari gantilah pada malam ini. Alhamdulillah, kata
oh ni dengan Ustaz Mukhtar ni lagi dengan bumi. Dia hebat. Dia dapat panggilan tu, dia kata dia kena pergi ke Kuala Lumpur sebagai mentua dia tu sakit masuk hospital. Jadi kita dengan Ustaz Mukhtar ni kata balik ke negeri Kelantan 2 tahun lepas, mula bersama dengan Ustaz Mukhtar di Kelantan FM dan forum-forum. Jadi dia telefon kita kata tak ada orang lain pun boleh gantinya. Mari malam ni kita tengok ceramah dia ni hebat-hebat kan. Dia kata tak ada orang lain dah hadir dia kata. Kita dalam hati itu rasa kenali juga kan dia hebat. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan seperti mana pengurusi majlis kita kata, kita mari ke majlis ilmu ke rumah Allah Subhanahu wa taala kan. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah taala. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan di dalam bulan Ramadan, Allah beri peluang, Tuhan beri lagi kesempatan untuk kita beramal. Masuk bulan Syawal yang mulia dan telah melabuhkan kira ini, kita masih lagi ada sifat ketakwaan. Dengan kehadiran pada malam ini membuktikan bahawasanya orang-orang lubuk Jom Pasir Mah ni, orang kawasan sekitar ni, takwa dia tebal lagi, takwa dia ada lagi. Kerana apa? Kerana sekalanya kita tengok selepas daripada Ramadan tu kan, sumbernya tidak ada takwa tu. Maka kehadiran malam ini tuan-tuan menunjukkan bahawasanya kita cinta kepada majlis-majlis ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi kata bila duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata inna Allah tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia ada sekelompok para malaikat yang tugasnya seperti sayyarah, iaitu kereta supaya bergerak. Yatatabba'una majalisad dzikri, dia gimana Allah Ta'ala buat satu tugas kelompok mereka ni, dia melata di atas muka bumi. Dia yatatabba'una majalisad dzikri, Allah Ta'ala beri tugas ke dia kena pergi cari majlis ilmu. Fa'idha wajadu ma'ahum qa'adu ma'ahum, bila mana dia jumpa majlis, mana-mana majlis ilmu atas muka bumi ni banyak, maka dia duduk bersama dengan kita. Bila dia duduk bersama dengan kita di dalam majlis ilmu yang kita mari hari ini, rupanya ada malaikat bersama. Siapa kata ni? Nabi SAW. Apabila dia duduk bersama dengan kita, apakah tugas yang Allah Ta'ala beri kepada malaikat? Kata Nabi SAW, tugasnya adalah mencatat segala zikir-zikir dan juga doa manusia. Lepas tu kita kata majlis ilmu ni besar. Kemudian dia duduk bersama dengan kita, dia melakukan sayapnya, kata Nabi SAW. Kemudian dia mencatat. Setiap daripada kita ni diperhatikan oleh para malaikat. Kemudian kata Nabi SAW, selepas daripada tu dia selesai catatan dia. Fa'idha tafarraqu wa'araju ila sama, apabila selesai catatan saat ni, pisahlah kita dengan malaikat. Kita balik ke rumah, singgah kedai kopi, minum air. Malaikat lepas pada dia sudah mencatat saat ini, dia dihantar laporan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa kata Nabi SAW. Bila dia jumpa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tanya, min aina jitu, kamu ni mari mana wahai malaikat? Allah Ta'ala tahu, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah Ta'ala tahu. Jawab malaikat, jina min ibadillaka fil ard, kami ni ya Allah mari dari muka bumi, mari dari majlis ilmu, yang kami bersama dengan kelompok-kelompok manusia yang beriman, kami singgah di majlis ilmu. Kata Allah Ta'ala,
terjadi sepanjang kamu berada dalam majlis. Ya Allah, ada di antara mereka yusabbihuna, bertasbih subhanallah yang kita baca lepas maya saja. Ada di antara mereka wa yahmaduna, memuji bertahmid kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada di antara mereka wa yukabbiruna, bertakbir kepadamu ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada di antara mereka wa yastaghfiruna, mulut dia tak berhenti ya Allah. Astaghfirullahalazim. Itu sebab tu kita kata ya, zikir yang kita duduk amal selepas sembahyang menjadi bukti malaikat catat. Selepas habis daripada tu ya Allah, maka mereka pulang ya Allah. Ini laporan kepada Allah. Allah Ta'ala tanya apa permintaan mereka di dalam doa. Ya Allah, mereka telah meminta kepadamu ya Allah. Wa yas'aluna, mereka meminta kepadamu ya Allah. Allah Ta'ala tanya, "Mada yas'aluni?" Apa yang mereka minta lama-lama? Kita tengok hadis Nabi SAW. Apa yang mereka inginkan? Allah Ta'ala tanya mereka. Sedangkan Allah Ta'ala tanya jawab, Allah Ta'ala tidak. Maka Nabi SAW menjawab lagi dari hadis yang panjang tu, ya Allah, yas'alunaka jannata. Para malaikat kata mereka dari catatan kami sore-sore untuk Ajil Bani Kak Iyam Mu'na, dia mereka meminta kepadamu yas'alunaka jannatan. Ya Allah, mereka minta nak syurga ya Allah. Allah Ta'ala tanya balik mereka, buat dia ni dah minta nak hari syurga aku ni, adakah mereka melihat bagaimana rupa bentuk syurga? Kita ada nampak lagu mana syurga yang dikatakan. Maka jawab Nabi SAW dalam hadis juga, malaikat kata mereka tidak pernah meminta kepadamu, tetapi beriman kepadamu start daripada lahir. Siapalah ngomong mereka begitu. Itu hadis yang jawab Allah Ta'ala, qad ghafartu lahum fa'aqaituhum fil jannah. Kalau lagu itu tak, yang mereka tak nampak syurga tu lagu apa, bentuk lagu mana, hebatnya syurga. Dia meminta Allah Ta'ala ampun dosa mereka. Qad ghafartu lahum, maka aku ampuni dosa-dosa mereka. Fa'aqaituhum fil jannah, maka aku berikan syurga kalau mereka minta tanpa mereka pernah meminta. Dan hadis yang panjang kau mereka kata, tiba-tiba mereka dia kata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dari ramai-ramai manusia tu ya Allah, aku tak tahu nak tulis gambar dari sudut benda baik dia. Kerana selama ini dia minta gaji buat benda baik. Tiba-tiba malam tu masjid Ujung Prima ni anjung yang ceramah, betul tu imam umum pula ada buat sembelih kambing. Ada? Betul dia mari ya Allah, Abdul Khattab, dia mari rumahmu ya Allah. Aku melekat ya Allah. Melekat kita ni tahu lagu. Mana pahala banyak, mana dosa, termasuk dia kerja. Ya Allah, aku tak tahu nak tulis lagu mana ni, nak lapor kepada orang. Sebabnya apa? Tu Haji ni di mana dia ni hidup tak muka bumi aku nampak. Abdul Khattab, dia manusia yang banyak dosa ya Allah. Lagu mana keadaan dia? Inna mara, Nabi kata malaikat royak dia mari ke masjid pada hari tersebut dan keadaan dia mari tak sengaja. Mari itu tak sengaja tu. Betul lah. Abdul Khattab dosa banyak. Lagu mana ya Allah? Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi dia kata kepada para malaikat, dia kata apa? Qad ghafartu lahum fa'ataituhum fil jannah. Oh, kalau dia ni orang hak dosa banyak tapi dia ingat lagi kat aku, maka aku hapus dosa dia, beri dia syurga. Ni kata rahmat Allah Subhanahu. Maka kita hadir pada malam ini merupakan satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebaikan, mudah-mudahan Allah memilih kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita belak di dalam syurga bersama dengan orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat
muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita membicarakan tentang huraian sebuah hadis daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat ad-dunya hamma farraqallahu alaihi amrah. Ini hadis sahih Ibnu Majah. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Utsman bin Affan. Dia kata, satu hari aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, barang siapa man kanat ad-dunya hamma, barang siapa yang hidupnya di atas muka bumi ini hamma, dia jadikan jelek-jelek putih mata, tujuan hidupnya dunia semata-mata. Otak dia duduk muntah ataupun 4 jam duduk fikir kemudian otak cukup lagi dari sudut keselesaian dunia. Yang Nabi katakan, maka nanti dunia hamma, barang siapa yang jelek-jelek putih mata balik pagi selepas dia tidur, dia nampak di dunia dia ni adalah benda hak dia tak cukup lagi. Maksud dunia hamma ni maksudnya tujuan hidup dia dunia semata-mata. Farraqallahu alaihi amrah. Nabi kata, percayalah, orang-orang hak jenis tak ingat ke Tuhan, orang-orang hak tak pilih jalan taat pada Allah Ta'ala sembahyang tak berjalan, Allah Ta'ala jadikan farraqallahu alaihi amrah. Hidupnya ini porak-poranda. Farraqa ni pecah belah. Allah Ta'ala jadikan urusan dunia ni walaupun dia kerja hari-hari boleh, dia nak ganggu keselesaian boleh, tapi ada benda yang dia tidak dapat. Farraqallahu alaihi amrah. Allah Ta'ala porak-porandakan urusan dia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Antara salah satunya cara Allah Ta'ala porak-porandakan urusan kita atas dunia kemudian, Nabi kata Allah Ta'ala jadikan faqrahu, kefakiran, baina 'ainai, di antara mata kita. Kita tak boleh nampak benda hak baik tu baik, kita tak boleh nampak benda hak tak baik tu tak baik. Yang kita nampaknya adalah benda yang baik itu adalah tak baik. Yang manusia nampak benda tak baik itu adalah baik. Itu tanda Allah Ta'ala mula memporak-porandakan urusan manusia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dek kerana dia ni hidup atas muka bumi jelek putih mata, cara kau nak cari dunia semata-mata, tak mikir urusan akhirat. Kita tengok hari ni ramai manusia ni jelek-jelek putih mata, dia mikir lagu mana nasi hidup makan gapo, piti tak cukup. Ya, kita tahu. Tapi kepentingan utama kita sebagai manusia yang dilahirkan beragama Islam, urusan kita dengan Allah Ta'ala. Hari biasa kita jelek putih mata, kita boleh syak masuk hijau, kata 7.5 aku nak muada ijabah. Kita boleh sapa tadi. Sebelum 7.5 tu kita boleh sapa. Tapi bila mari hari cuti dengan hari hijau ni, bila mari hari hijau urusan kita dengan manusia, kita boleh jadi tempat, kita boleh bantu abah semata-mata nak hijau. Tiba-tiba pada hujung minggu waktu kita cuti tak tahu nak pergi mana, kita jadikan urusan kita dengan Allah Ta'ala ni semua. Itu tanda Allah Ta'ala jadikan wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dan tidak akan datang kepada dia ini dunia yang dia inginkan, melainkan apa yang dia ditulis sahaja. Kita ni manusia ni, kita cari kehidupan yang selesa. Kadang-kadang ada orang singai malam rumah hijau tak bertiga tubik gelap, bilik gelap. Kita tanya dia, mana demo yang sampai ke tahap demo ni gaji gitu, dia kata jawab, kalau tak kerja tak makan kawan, kalau tak kerja hidup kawan tak selesa.
Tapi dalam masa yang sama, subuh punya azan, zuhur punya azan, asar punya azan, zuhur punya maghrib punya azan, isyak azan, dia tak tahu, tak reti. Bunyi azan, Allahu Akbar, bunyi azan. Siapa ni? Hayya 'alas salat, bunyi panggil azan. Bukan dia tak reti, dia reti. Bukan dia tak faham. Dia tanya orang tak bukan Islam. Dia kadang main bola, tak. Main kawasan Tamil, rumah orang non-Muslim pun Bismillah. Lebih seorang pakcik Cina. Dia marah ke budak-budak pukul 7.30 punya azan. Duk sepak bola lagi. Dia bilang, berhenti. Dua orang semua tak dengar kain dua orang pagi ajar. Gerti dia Cina ni. Dia tak faham. Tapi isyarat azan tu tak ada orang panggil Bismillah. Gerti. Uncle ni dekat di rumah Mulawi kan. Dia tu kerja sama. Mudah-mudahan dia berhidayah. Dia tu kerja sama budak-budak duk main sepak bola 7.30. Budak-budak tengah lagi. Hak 7.30 tu orang tua apa dia? Di hujung ni tak ada lagi. Ni nak banyak yang berapa? Hidup dia tidak ada masa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama sekali Allah Taala porak-porandakan urusan dia tahun ke bumi jadi hancur. Dia boleh apa yang dia nak, dunia yang dia kejar. Tapi ada sokal yang dia tak boleh. Apa dia? Fitih banyak, kekayaan yang ada, ketenangan hati tidak ada. Yang tu yang sampai kata hak dia boleh kata dalam diri dia tu. Tuhan ni tak cara dekat. Sebab apa? Bila mana dia dipuji dengan pujian yang maksah, barulah dia tahu. Telah ada fokus kepada dunia, ketenangan hati tak ada. Allah Ta'ala dah mula jadikan faqrahu baina ainai, kefakiran kepada kedua mata dia. Dan dia tengok anak muda hari ini dia rasa berat, stres dengan hidup dia tuan. Dia influencer, dibuat kartu daripada atas kapal ke bawah. Air kau kalau kita cerita, terakhir pasal dia tunjuk. Sedihnya adalah dia buat video. Dia kata apa? Dia kata aku buat ni, tentu yang aku buat ni sebab aku dah sekarang betul-betul dalam hidup. Dia kata aku dah jadi baik pun orang kejam, jadi jahat pun orang kejam. Dia kata lagi. Kalau kita perasan 2-3 minggu lepas, dia buat kata ikut budaya barat. Cara dia nak tenangkan fikiran, dia bukan cari Allah Ta'ala. Dia bukan fokuskan kepada amal ibadah, tapi cara dia nak tenangkan fikiran dia ikut cara barat tu. Dan tentu dari sudut psikologi dia ada lah. Dia ada maksud-maksud tertentu. Dia buat tatu ke apa? Burung padi dengan kerbel. Orang dengan diri sore bangunan dia buat. Dia start pada tak kapal pun. Tentu dia buat. Kemudian dia buat apa lagi? Dia buat bunga ros. Orang barat ni kan, dia punahkan akal fikiran anak-anak Melayu kita, orang Islam kita dengan cara menzahirkan emosi dengan lukis badan. Benda tu dia lagi banyak. Sampai ke tahap tu, kalau nak tanya dia hidup susah ke dia? Tapi soal dia tak ada ketenangan jiwa, tazkiyatun nafsi dia tidak ada, pembersihan jiwa. Rasa aku ni sampai ke tahap Tuhan uji setakat ni sepatutnya aku ingat betul. Maka Nabi SAW kata bahawa man kana fil akhirati niyyatan, barang siapa yang menjadikan negeri akhirat dia dunia utama dia. Ini besok Nabi kata. Nabi buat perbandingan. Kau tadi seorang, kau tadi manusia, kau ini jelek putih mata dunia. Marilah bulan puasa apa? Tak, dia tak fikir. Puasa baru ni Tuhan buat ke dia tu, hari-hari dia masuk banyak. Kau lah dia nak semaya jemaah kau lah dia nak baca Quran kau lah dia nak semaya tarawih kau. Tak ada Ustaz. Tak ada semacam tu. Dia kata kenapa dia tengok Allah Ta'ala jadikan
perniagaan dia ni sebagai satu alat yang boleh menjauhkan daripada Allah Ta'ala. Ada tak orang gini? Ada saja. Jangan kita kata tak ada. Mulai kosong hari dalam hidup dia baru ni 30 tahun dah, 40 tahun dah, lepas pada akhir balik dia. Berapa kali kosong dia pun tak ingat mesti nak bayar. Sampai satu masanya dia ni nak tahun disibukkan dengan nego. Kita tanya berapa sehari dengan nego? Dia kata Alhamdulillah. Mula sudah Alhamdulillah. Kita Ustaz duk jual je golek. Baru ni kalau boleh biasa paling terik sehari 20 ekor. Masuk boleh poso baru ni boleh pergi 120 ekor. Hari pertama Pak orang di Bairo pula dia golek apa Ustaz? Hilang sampai 300 ekor. Kita kata, apa berapa? Seorang apa Ustaz? 300 ekor dia seorang. Lepas tu buat apa lagi? Sebelah tu apa siapa tapok juga Ustaz? Nego martabak. Orang Tino ni anak aku bahagia dia golek. Oh tapi Ustaz rasa tak nak pergi semangat kita. Orang Tino Ustaz klik-klik orang kita duduk tu masjid pagi lapak penting buka kosong tu barulah boleh tarik nampak malam tu letih nak rehat lah. Maksudnya apa? Dunia datang kepadanya ini dalam keadaan dia tidak sempat menjadikan hubungan dia dengan Allah Ta'ala itu sekolah apa? Ini tanda faqrahu baina ainaih. Dia telah difakirkan harta dia oleh Allah Ta'ala. Siapa kata? Nabi SAW. Wa man kanatil akhiratu niyyatah. Adapun orang yang menjadikan akhirat dia niat utamanya hari akhirat. Akhirat. Niat utama dia akhirat. Nak kata dia nego supaya orang ramai support, tapi nak kata dia dilaku dah berada. Dia tanya baby weh berapa ya jual nasi lauk pagi juga boleh pukul 7 pukul 9 dah pukul anak pagi. Boleh Ustaz 200 300 tolak-tolak bagi basuh air-air berapa beli pula tu kan. Boleh lah untuk sehari 1 riyal Ustaz. Itu pun 3 orang. Tapi dengan 100 riyal keuntungnya sehari subuh dia bagi masjid, klik-klik dia menengok, pukul 10 11 tutup dah kedai. Kemudian yang naik dia selami tutup laki bini gilah pasar cari bagi basuh untuk esok pula. Bunyi azan zuhur dia boleh mari sembahyang, asar dia boleh mari sembahyang, maghrib pun dia boleh sembahyang, isyak pun dia boleh sembahyang juga. Allah Ta'ala kurniakan gambar kata Nabi SAW, jama'allahu lahu amrah. Orang yang lagu ni untuk banyak tapi jujurnya dia dengan Allah Ta'ala, maka Tuhan jadikan hubungan dia di atas muka bumi sebagai satu ketegangan jiwa. Satu benda yang mahal tidak boleh dibeli. Wa ja'ala ghina fi qalbi. Tuhan jadikan hatinya ini kaya. Wa atathu dunya wa hiya rahimah. Dan dunia tu dia tak sungguh mana cari, mari golek dia. Mari kita kena dengar perkataan yang orang kata apa? Dunia mari golek. Nabi kata, mari dunia golek dalam keadaan kita apa? Kenapa? Allah Ta'ala kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita sebut tentang urusan dengan Allah Ta'ala, perkara pertama yang kita kena jadikan, jangan kita minta menempatlah 15. Jangan. Apa ada satu kisah ni tuan-tuan. Satu ketika dulu teringat, satu hari itu kita pergi ke jemputan untuk buat program. Dia panggil beberapa pendakwah 3 pendakwah dia baru di Kelantan 2 tahun. Baru start aktif di Kelantan. Sebelum ni duduk berbelah tahun di Kuala Lumpur, di Selangor, di Negeri Sembilan. Jadi kita banyak terlibat dengan agensi-agensi kerajaan juga sebelum-sebelum. Habis tanya Ustaz, terus tanya Ustaz satu ketika dulu. Adalah satu panggilan waktu itu daripada penjara kerajaan. Jaga ni kan tempat untuk panduan orang-orang jahat. Kita nak gamak ke orang-orang jahat ni mudahlah kita nak tahu bila masuk dalam jaga segala dia tak enak. Bila
Dia penjara telefon tu, dia kata Assalamualaikum Ustaz. Boleh dong kita nak jemput Ustaz bersama dengan SPL okey lagi. Kita mari buat program di dalam penjara. Saya tanya ni sama dia ni, dia kata saya tuan sana. Orang besar di penjara kerajaan, tuan sana. Jadi kita kata, oh ya tuan lagu mana? Dia kata nak buat program dalam jago sebab ada beberapa panduan di dalam jago ni dia ada masalah mental illness je Pak. Ada rekod cuba yang bunuh diri ada, dia kata gitu. Jadi antara salah satu caranya adalah dia panggillah beberapa pendakwa untuk dia buat sesi kaunseling. Jadi apa kata, boleh kan berapa orang lagi? 9 orang lagi, dia pun English nama. Berapa bulan dia goyah 2 bulan, kalau kita pergilah kita jawabkan. Apa kali kita punya kisah 10 tahun lepas. Apa kali pertama tinjau, minta maaf lah kamu cerita, takut-takut ada pegawai penjara sini, minta izin cerita. Apa pertama kali tinjau, kita jumpa salah pun tak salah, dia pun kenal gini kamu. Dia kata, okey Ustaz, kita masuk bilik juga, kita briefing. Dia nak minta 5. Dulu dah buat 10 orang yang pengarah penjara pegawai tu. Dia goyang. Hari ni program kita nak buat ni Ustaz, kita tak pernah benar yang orang buat masuk dalam jaga muda-muda. Kita kata dia, apa nak gamuk ke program tu buat. Kita kata, buat dalam jaga. Dalam jaga Ustaz. Dalam sel tak? Dalam sel. Pada Ustaz masuk, ada kru TV3 ada sekali, kita buat rakaman. Kita duduk kenali. Kita duduk gamuk ke jemputan tu, dia panggil di penjara. Duduk di kawasan luar maksudnya kawasan itu tidak terikat dengan panduan yang melegar di kawasan itu. Ini masuk dah. Kita kata apa? Dia kata Ustaz, cumanya prosedur dia ketat sikit. Kena jok jari 10 dulu. Buat program sini ni ke apa? Kita buat 3 sesi Ustaz. Sesi pertama kita buat sesi kaunseling dengan panduan bermasalah. Pada tu Ustaz nak masuk kelas sebentar, tengok kawasan kelas, ngajar lagi. Yang ketiga Ustaz masuk dari sel bantuan, kita buat rakaman TV3 sini. Kita kata Allahu Akbar dari kepala otak ni, bila kita nak jaga, kita nak mengadap orang baik, orang jahat dari kepala otak kita. Orang baik, orang jahat kita berasa. Orang jahat dia mau kata, tak apalah kalau itu. Dia goyang. Ustaz masuk dalam jaga. Bantuan ini tak akan gari lah. Tak akan gari lah. Ustaz pun kita tak gari. Cuma Ustaz masuk dalam jaga bantuan tak gari. Bila Ustaz berada bersama bantuan, jangan dia main pun tak dia. Dia tahu lah. Takutnya cukik mati lah Ustaz. Tuan bayangkan. Apa kalau kamu masuk? Masuk dalam bilik dia nak pergi scan tu. Minta maaf sama-sama Ustaz. Nak ucap ni baju ke? Allah menjemput aku dari sini nak ucap baju pula dah. Dia nak scan kakak ada mau bagi. Prosedur dia kena jaga prosedur. Tapi tak ada orang tengok dia jaga tu. Orang jantan. Kita pun pakai singlet tu untuk aurat lagi. Dia masuk. Lepas. Masuklah 10 orang yang gugur rambut. Waktu tu ramai lagi. Sahabat-sahabat hebat imam muda ada macam tu, ada tu. Bila kita masuk jaga ni kan, kita tak biasa lagi sepanjang itu. Kalau ada berapa ni, tak biasa dah. Dia paling tinggi pun kita boleh pergi sekat ke apa, pergi dari bilik tu dah. Ambil telefon, kecek, kawin dulu sebelah tu kan. Sekat tu kan, hari ni boleh masuk dalam. Buat hari ni, kita tak masuk. Nak terang tengok lagu mana kehidupan dalam. Nak masuk lambat lagi pun kita selagi tak ada okey. Apa dia kecek tu ada dah okey masuk dalam juga kalau dia. Jadi kita masuk tu tuan-tuan. Kita tengok di papel dia. Kata-kata dia putih. Dia tulis hujan sehari panas setahun. Mak apa maknanya? Kita lagi ni dah kalau hujan sehari panas direct setahun ni rasa azab kita.
Tak ada. Kita pengen alamat dia. Jalan sikit lagi. Jumpa satu kata-kata. Dia kata bersyukurlah anda, tempat kembali anda di sini, tempat hukuman anda di sini. Lihatlah sahabat anda, tempat hukuman mereka adalah di kubur semua. Kita kata, wah ni bocor-bocor. Dia buatlah gambar kubur bawah tu kan. Dia pusat dalam jadual Ustaz ada 5 kategori baju. Ustaz nak kasih balik balik. Itu baju yang glamour lah. Tu saat tu lah ada 5. Pegawai jaga tu sekali lah. Dia kata yang pertama Ustaz pakai baju dalam minggu. Oh ni baju paling junior. Kelas-kelas baru masuk, muda-muda baru. Yang kedua Ustaz baju pakai baju warna putih. Yang ketiga Ustaz warna biru. Yang keempat Ustaz warna hijau gelap. Yang kelima Ustaz warna hijau terang. Pasal ada solat Ustaz baju kalau baju warna putih megok di lengan. Ni kita tak boleh dekat. Itu apa dia kekeh kita mak ada dia kekeh Ustaz. Itu baju akhir hayat dia. Dia bertunjuklah Ustaz benar ke. Namun sikit-sikit jamai itu munafik itu Ustaz. Kalau saya kita lalu kawasan itu ada orang itu mengenai ada itu mendengar luar kita dengar itu mengaji Quran juga ada orang itu mengenai pun ada itu sangat penuh jaga ke kawasan batu yang penuh sangat ada time kita kena jaga kita boleh tengok ada orang yang dengan ibadahnya dia tahu dia sadar dengan Tuhan dia ibadah comel dia tahu dah tarikh mati dia bila dia taubat sungguh-sungguh. Amal dijumpa dia ceritakan. Kita ada tengok juga batu dia tahu dah putus mati dia bila tapi duduk berat. Warna ni hidup dulu apa? Dia duduk nama. Berapa banyak nama Ustaz? Ustaz kalau Ustaz tahu dah tarikh mati bila agak Ustaz lah ke mana? Kata tu yang salah ke mana? Kita tak tahu Ustaz. Rasa sekurang-kurangnya takut kalau Tuhan uji jalan dia nak cerita setiap baju-baju ni dia ada makna. Baju baru, baju naik kelas sikit kat tukar baju, lama sikit kat tukar baju. Tuan-tuan apa pun kata pukul berapa kita habis ni? Dia kata pukul 8 masuk atau pukul 5 pun dia hampir 10 jam 11 jam. Jadi kita masuk dia pun buatlah sebilik soket. Dari bilik apa ni tuan-tuan? Dia buat sebuah bilik penyiasatan dengan lampu seputih lagu tu. Kita ni kursi meja besar seperti meja ni, kursi seputih sini, kursi depan tu ada gambar semua. Apa ingat sampai tu? Atas tu dia ada Quran, dia ada kertas putih dia ada pensel Apa ingat? Ambo pun masuk dalam bilik. Sebelum masuk, dia saat kata, Ustaz telah baca dulu profil dia. Kita baca, sikit-sikit. Masuk. Dia duduk dalam kena top kaki. Dalam kepala otak kita bila top kaki, kita pula pergi dekat dia. Kalau aku salah kekek dia, berhenti mata ni. Duduk tengah hantu, duduk kecek ke apa? Pegawai ni sobat. Kita dulu waktu kata ya tu kurang tadi macam begitu. Jangan risau buat tu. Cik ada kalau dia tipu sakit apa kata dia. Memang cik ada tapi dia kena tipu apa dulu sakit. Tak punya risau. Dia rela kan. Masuk dulu. Kalau masuk tu buka pintu. Assalamualaikum gitu. Manual dia ni berpasaran. Dia duduk jelek di mata tu duduk bawah. Kita 3 kali misalnya. Ini kita semua ni tak borak semua. Mungkin kelas nak kalah. Assalamualaikum. Dia tak bunyi. Dia jelek mata tu bawah tu. Kita wisalai kedua. Kita duduk kena tengok dia sebentar. Wisalai ketiga. Kita berkata Assalamualaikum. Saya Da'i Wafi.
kami dari pihak TV3 datang ke sini untuk buat program. Kalau tuan ada apa-apa masalah, tuan beritahu saya. Dia sesi kaunseling, pendek itulah kaunseling kan. Kalau kita bincang, saya rugilah kalau tuan tak boleh cakap dengan saya. Kita kecek ruang, perlu dikaji, betul kan? Okey, dulu lurut jom. Kena kecek-kecek lah tak? Kalau ada masalah, saya kenal dengan pengarah penjara kita. Orang ada orang terkenal dan saya kecek, pasti tercakap. Kalau tuan ada apa-apa masalah bagi tahu saya jadi orang kenal, saya akan sampaikan. Kita kata gitu. Apa dia sangat kita kecek gitu, tak bang bodoh kan? Bang mana bang juga sikit-sikitnya. Dia tak kecek juga. Kita kata kawan, kita kata dia cuma, cakap lah. Ustaz datang nak masalah kau. Begitu. Dia celek di mata saat ni, dia bukan celek kamu pula. Kita besok nak celek kau kan. Sekarang mari kuliah kan ada mari kan celek gitu kamu. Dia tak kuliah apa ni. Dia tulis lagu tu kita apa? Lipom pula kita lipom. Muka tak sekolah tak ada saya apa muka kanan sekolah. Dia jawab dengan nada yang keras, waalaikumsalam. Salam tu kita tahu tu. Makasih besar dia orang mana? Orang Kelantan. Waalaikumsalam. Cik kata, kau kenalkan diri kau bagi atas sikit. Nama apa siapa? Mata jelek, kau semua ni. Apa duduk keruh kalau keren. Kemana ada orang kalau keren. Keruh kalau keren. Kita kata Syawal masuk sini sebab apa? Kita kerja luar lagi ni. Nak kata orang Kelantan ni dari jago. Dia kata Syawal, apa masuk sini sambung sejak tu? Oh, suara terik lagi tu. Kita kata lelaki, cik, selalu nak sini nak mana lah ni. Nak kau sini nak cakap suara terik lagi ni, mungkin gocok apa ni. Dia kata masuk sini sambung sejak tu. 7 kali sambung, 6 kali lipat dia. Oh, besok tu. Dia makan lagi mereka, 10 kali lagi. Lepas tu kali tu, kali ke-7 hampir lagi kak. Dia kata, sini dulu berapa tahun nak? Setahun 3 bulan. Nah, dia ada satu kaedah psikologi katanya. Bila kita nak cari persamaan dengan kita nak bagi orang kaunseling ni, dia ada satu kaedah. Kita nak bagi perbualan kita dengan klien ni ada model. Kita kena cari titik persamaan apa dia dengan kita. Apa dia kena tengok dia sebentar tu kan. Bunyi buat ada pesanan saat ni. Ini orang tu kalau keren. Kata orang kata. Kita berkata, Syawal tadi Kelantan kat mana? Keren, keruh, kalau keren. Apa dia asal Kelantan juga, tanah merah. Lah, tanah merah buang besar. Ya tu, sorok OPV, duduk sekolah dia. Lepas tu Kelantan, yang kali dia jumpa kes kakak stesen bak, yang dia jumpa di Mesra. Tak kenal. Dari jauh, ini Mesra tu. Hak kerik, hak jelek tadi. Dia tanya pula kita. Ustaz, tanah merah tu mempeng lama duduk mana Ustaz? Kita kata mempeng lama, tak boleh Pak. Mempeng lama mula duduk kata simpang lama, ni pindah dalam tu. Kita kata, Pak tahu kan? Mula-mula ke mempeng tu tidak tempat itu. Kamu ada macam-macam tu nak kata. Buatlah dia. Ada burden, ada orang kata. Kita kata Syawal ada masalah. Gak sebenarnya dari jauh. Dia kata, tak boleh nak terima. Sebab jatuh hukuman itu dia sanggup bersenjata. Hukuman dia pada tahun lah belakang dari benar. Sebab dia kata kita kata kalau dia tanya lagi kita, dia kata kalau ustaz kena, ustaz nak terima ke? Betul juga sahaja dia. Kan? Dia tak bawa sebuah lagi yang main cek, kena cek tau. Tak kena cek lagi. Cek. Kalau ustaz kena ke mana? Kita kata kalau benda apa kita terima, semuanya ada. Betul. Pandai lagi kita masa kita salah ni kan. Dia lah dia pasal besok kita keluar kata kita. Dia
Dia, wah, kenapa masalah sebenar, wah? Wah, tulis tak kata. Yang dia kata tulis 4 dua. Dia pun tulis So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nombor sampai dia tulis. Wah, dia kata, dia kata, wah, tulis masalah kenapa waktu suka dari dia. Masalah begini, apa bebel? Orang dia sebenarnya nak tahu masalah ni. 1, 2, 3, 4, 5 macam-macam dia kata. Nombor 1. Abu baca sendiri tulis ni. Tidak ada kebebasan, tak ada bebas. Nombor 2, makan itu sedap kita tengok. Makan itu sedap. Dia tahu nak jamu KFC, McDonald. Dari hati nak KFC. Kalau ayat suruh tu global tu mantul lah. Nombor 3. Nombor 3. Kau ni dia kata putus tunen. Jadi tu lagi putus tunen. Kita tengok, kita kata, wah, putus tunen ni Pak sungguh. Benda ni usah dia menjadi masalah besar pada saya. Kita dalam hati tertanya-tanya. Nak tahu lagu mana yang dikatakan seorang penyambung boleh ada tunen. Dia kata sungguh usah ada tunen. Tunen saya usah ngaji ni UKM bagi. Dan tunen saya ni juga usah. Dengan saya ni usah sekali sungguh. Orang muda yang dia biar baik kat saya. Dia kata tahap mana ya buat sendiri. Itu yang ada cubaan nak kami yang bahaya itu. Dia kata Ustaz, ambo dengan dia ni Ustaz, saya tak saya. Siapa kau bakar tu tua ni gosok tangan dia. Bagusnya mabai. Dia kata apa? Yura orang Tino dia ngaji di UKM mula. Nak semester. Dia je bayar. Dia kata wah ni sambung. Pandang, tekniko dia tu pandang. Tidak kata dia guna folio software. Mana? Jadi kita tanya dia, pasal tu ada tak? Bagus mawar. Mungkin dia bukan. Sampai kau gitu mau anak ayuh dia Allah Akbar bagus. Dia tak apa, kau buat projek kontraktor sikit-sikit. Orang ada projek kontraktor. Yang tu ya bila mana kata tunen dia hari jumpa baru-baru ni, dia kata pasal tu lah telefon, kecek dengan telefon dia ni, dia kata keluarga suruh putuskan pertunangan saya jadi gila. Dia goyang tu suruh saya. Apa suruh pendek soal lagi, apa suruh dia tulis gapo sepanjang setahun 3 bulan dulu dari jauh ni gapo kena hak masuk. Ada sah dia mati-mati. Mimpi molek ada benda hak apa suka. Yalah tak sedap makan ke apa tak suka, tapi ada benda apa suka saya rasa. Dia fikir 2-3 minit dia tulis nombor 1. So kalau dia tulis, kamu ingat siapa kalau dia nak ayat nak kain dia kita balik. Itu dia apa? Boleh belajar solat dan belajar baca Quran. Kita kata orang suka pun tadi. Dia kata Ustaz, rupanya dari jauh ni Ustaz tadi pernah ada pengalaman ni Ustaz melihat akhlak macam dia masuk. Aku pergi ke kajian apa ni? Dari jauh ni dia ada satu modul. Orang jahat ni kalau kita bubuh dalam kita katok dia tak sebesar masalah. Ada satu benda yang manusia memerlukan sangat-sangat selain daripada hukumnya, tak hukum hijau. Dia panggil makan rohani. Jadi jaga bila ni kita bagusnya kita jaga Malaysia, makan rohani dia banyak. Mungkin setakat di luar ni masjid-masjid tetamu-tamu dah kuliah selama. Dari jaga ada juga yang mesti dari hati bak ibadat itu. Ibadat ni menjadi bukti berubahnya manusia ke arah lebih baik. Dari jaga yang membezakan penjaga Malaysia dengan penjaga di luar sana adalah hukumnya yang mau menjaga bak ibadat penjaga. Di penjaga Malaysia kita ni tuan-tuan, untungnya dari sudut kita kata modul ke apa? Dia kata
Penjaga Malaysia kita ni, dia buat bang ibadat ni sungguh-sungguh dia jaga. Pak pagi bangun dah. Pak hopok jahat, pak punah jahat mula masuk dalam jaga. Tak bangun penuh dah. Kok kita ni ada main tu dah lagi ke bini ke mak. Tak ada. Dia dah penuh dah. Bangun. Sehari itu kita tanya dari luar dia. Ibadah banyak. Masuk dengan Quran pun banyak. Kok kita boleh puasa hari tu? Tanya haji berapa kali khatam? Alhamdulillah Syah. Quran baru ni aku khatam Quran tahun lepas kali. Alhamdulillah tahun ni 3 kali. Banyak masuk dengan Quran. Baru masuk tak sehari Pak? Oh, sehari subuh juga subuh pakai teh besar. Oh dia. Nah, kok kita tu? Tapi kita ni bezanya adalah ibadat yang kita buat tidak mendisiplinkan kita. Kita buat 3 musim. Musim ni tak? Musim puasa. Lepas pada puasa tak ada dah. Jangan dah ada nak buka Quran, nak baca lah banyak-banyak supaya boleh puasa. Tak ada dah. Pasal apa? Pasal boleh puasa tu musim. Kita ibadat tu musim. Bila manusia ibadat, dia tidak bermusim. Dia betul-betul berubah pada Allah Ta'ala, istiqamah dia untuk buat amal ibadat, ada som dari itu ketenangan jiwa yang besar. Maka Allah Ta'ala ini dia kata dia boleh belajar semayang. Kita kata Allah Ta'ala ini semayang sebenarnya Ustaz 25 tahun hidup dalam keadaan jahat. Arok mula ni taubat sebelum minai bawih. Arok mula boleh berubah ni sampai ke tahap mari semayang, mari masuk jaga. Allah Ta'ala ajar apa cara semayang dan jaga. Kita fikir betul dia kata Tuhan ajar dia ni, suruh dia berubah ibadat dia. Mana tempat dia? Jaga. Kamu fikir ayat dia tu membuat kamu terfikir salahkah mentaliti apa pada awak saat masuk jumpa orang masalah benda kamu masuk apa ni? Kok ada sikit masalah gitu. Dia kata Ustaz tak apalah belajar semaya tu bebas jual tu apa ni nak semaya tu belajar lejar dosa. Quran dia kata 25 tahun Quran tak kena alih bata. Alih bata sajin haho tak kena. Kena mana? Kena dalam jaga. Lama sudah. Kena dalam jaga. Apa tu hari itu dia kamu mikir dalam kepala otak kita. Kita fikir apa? Adakah kita ni nak kenal Tuhan bila kita kena hukum yang baru nak kenal? Tiga Tuhan beri kita tak ada masalah, tiga Tuhan beri kita hidup selesa, keluarga bahagia. Cakap tiga tu kita tak sedang kenal Tuhan. Oh, jadi kita ni manusia ni bila ada masalah besar baru nak cari Tuhan. Itu kalau kita ni Allah Ta'ala. Mikir sorang. Tak mikir sorang. Nah, dia kata Ustaz, alih bata baru kenal dalam jatuh. Tuan-tuan baca dia omong dulu baru kenal alih bata. Dia memerlukan masa hanya setahun lebih dia. Setahun mana orang baca Quran ni? Alhamdulillah setahun dia ikut kelas-kelas Quran. Ada sampai ke kelas tahfiz pun ada dalam jaga. Boleh menambah Ustaz 5 juzuk. 5 juzuk bukan sikit tuan-tuan. 5 juzuk, 1 juzuk bersama dengan 20 muka surat. 5 juzuk bersama dengan 100 muka surat. Dek kerana masa dia kerana. Tapi adakah kita nak biar saya lagu juga? Kita lah sebenarnya yang kena kawal sebenarnya. Daripada terkena bantah, kamu ni takut dia punya tuan, kau takut kena sipil dua kau itu. Dia kata, kau gawat kata Tuhan ni, Ustaz yang percaya mana, kok dia cerita ni mesti kok dia kata, kok dia tak salut. Kan apa gitu lah. Nenek, dia tak ngaku Ustaz dia salut gitu nya. Ada orang yang berjalan. Jadi kita tahu kan. Itu pahami Quran. Kalau kita minta apa Quran itu kok mula. Kita royak dia dewa. Kamu terabaca wasabu ni. Apa kata wa? Ajwa baca ayat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum. Ibu fikir sebentar. Bosan. Akhir juzuk 2 ni muka surat 42 dia takut muka surat. Apa tengok pohon tu
Dia pun baca. Falamma fasala Talut bil juludi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Betul ya? Hak jaga kajian itu juga. Kita tengok kita kuliah buah bawi, kuliah bantu, kuliah PhD. Ingat kita. Aku budak hiling, budak pusing juga. Itu juga. Bisa kita kata betul. Apa jadi masalah Ustaz? Kadang-kadang kita tinggal ibadah Ustaz. Kita rasa tak tenteram jiwa. Sebab tu dia ni ibadah kita terpunya. Dia ni kawal jiwa kita. Supaya jadi orang yang tenang dari sudut hubungan dengan Allah Ta'ala kita jaga, kita jadi tenang kita urusan dengan manusia. Kita baca lagi baca awal juz 5 dia pun dengan Ustaz. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kita baca awal surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia boleh baca. Bisa dia ikut dia. Maka tu Allahu Akbar. Terfikir waktu kita dengan masa yang mana, adakah kita nak sentiasa jadi manusia yang memberi alasnya kepada Allah Ta'ala? Ambillah dengan dia berapa, selesai dengan dia, pergilah masuklah nikah ke situ, masuklah. Masa ni kumpul bantu ramai-ramai. Ketua kelak kita masuklah. Ketua kelak gobel lama. Semua bangun, jemaah, Assalamualaikum Ustaz. Boleh duduk lagi. Kita mengajak-ajak waktu surga. Oh, kita tengok muka dia ni suci. Mengamal orang lama dalam jaga kita. Suci muka. Adalah dalam tu pokok batu yang campur ambillah. Baju merah, biru, hijau keren. Kita tanya hijau keren pokok apa? Dia kata hijau keren ni batu yang Prabema. Batu yang akan dibebaskan dalam tempoh 5 ke 6 bulan lagi. Maka tukarlah batu ni hijau keren. Apa tak tahulah kalau setiap jaga beza-beza tak tahu. Oh, dia kata orang gitu. Ada seorang pocik di Bandung, dia pakai baju yang Prabema. Maksudnya dia nak bebas. Assalamualaikum Ustaz. Aku kenal ke diri aku. Bukan orang kata lah dia orang lagu di luar. Nama Allah sikit-sikit masuk sini terlepas daripada hukuman mandatory, iaitu hukuman apa sebenarnya adalah gantung. Dia kata dia gantung. Tapi ditukarkan kepada hukuman penjara seumur hidup. Oh, pakcik masuk sini umur berapa? Umur 32. Lalu pakcik umur kakaknya berlepas dah 30 tahun dulu dalam. Allah tu aku tengok muka dia cuci bersih. Patut ke ibadat dia juga bukan setakat ini juga. Kadang-kadang dia hadirkan satu air muka. Ustaz, apa adik-adik aku ni intai bukan apa nak cukup. Ibadat kadang-kadang orang intai pun kita nampak sebenarnya. Cukup. Ingat bang intai aku nampak ni tak tak nampaknya. Cukup dia juga. Nur boleh bagi. Cukup. Kita tengok muka dia ni dengan kesal sujudnya dia, dengan berjubirnya dia. Nampak dia ni orang yang ibadat. Dia kata Ustaz nak tanya soalan Ustaz. Apa ni nak minta pendapat. Lagu mana apa ni nak tubik daripada jawa. Apa Ustaz tak situ tubik? Tak situ tubik kita kata. Bukan Ustaz. Nak tubik tu ada tapi separuh hidup duduk dalam dia. Bila tubik, kita tubik kadang-kadang bawa tengkek sali. Kita tanya dia, apa ni kesalahan bunuh tanpa sengaja, tanpa niatkan tak begitu. Nanti dalam fiqh jinayah ada dibahaskan juga tentang peristiwa yang pemandu mabuk yang betul orang mati ataupun orang ni dia hilang kawalan kecuaian, beza keadaan. Jangan kita samakan orang yang tepuh dalam keadaan mabuk dengan orang yang tepuh dalam keadaan cuak, beza. Ni 2-3 hari berlaku lepas ni kan. Semua mabuk lah, semua lagu tu. Sudah, kata salah. Fi jenayah membincangkan al-qatlul amdu, al-qatlul khata, syibhul amdu. Ini 3 perkara yang berbeza kejadian. Iaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan
pembunuhan tanpa niat ataupun pembunuhan yang kecuaian yang menyebabkan nyawa. Dia ada biar macam-macam untuk membahas yang panjang. Pakcik ni dia kata nak berhadapan dengan orang di luar sana tu, ustaz tak tahu dah ke mana lah, fikir dia kata. Dan abah ni bawa teket sana, dia pun teriuk dengan sana ni. Dia rasa salah tu dengan dia buat salah, tapi dia nak hukum mereka atas dunia. Kita kata pakcik kenal kau family orang tu, kalau kenal rasa gagah diri lah jumpa. Kalau tidak panggil merisiko kan, dia jumpa kita makan kita apa. Putra cari ustaz. Dia tanya apa ustaz? Lagu mana ustaz? Kita jeng nak jawab. Tapi apa ingat satu ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW waktu kejadian. Allah Ta'ala tegur manusia yang pelaku tegar dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, pesan kepada hamba-hamba ini, orang yang melampaui batas, yang menzalimi diri dia, jangan putus asa terdapat rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Tuhan ni dia ampun dosa kita. Bila aku sebut lagu tu kan, pakcik kena percaya bahawa sebenarnya dosa kita ni ada harapan untuk Allah Ta'ala ampun. Jangan kita kata tak ada harapan. Suka-suka lah. Banyak kisah-kisah. Awak jumpa panduan yang kalian masuk dalam keadaan kaya. Kita duduk di puncak pada kita tu kuasa cerita. Ada seorang panduan banyak bercerita di kampus 9. Ada seorang panduan tu kaya, tapi kan ada mungkin yang berlaku yang menyebabkan dia hilang segalanya. Isteri tak ada, anak-anak tak ada, kekayaan dia pun tak ada. Duduklah dia dalam jaga. Tapi ini bagi minta fasad, cerah lah. Habis. Maksud kita kata kalau kita ada satu benda yang mahal dipanggil ibadah dan juga amal, ketenangan jiwa kita, muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama sekali kita duduk di sini patah-patahlah makmurkan masjid rumah Allah Taala, yang mana kita tengok kehadiran pada di gambar sungguh pada buku Kiabo yang sebenarnya datang pada malam ini pengganti saja meminta maaf segala kekurangan yang berlaku dan kelemahan sepanjang menyampaikan ceramah pada malam ini, insyaAllah. Mungkin Ustaz Muhtar nanti akan cari satu waktu yang lain untuk hadir juga di sini. Maka ceramah kita kuliah ni dia tak boleh panjang-panjang lah pula. Kata alim ulama, bila mana orang dengar depan boleh duduk tukar kaki semacam depan ke belakang itu tak ada pun dah berhenti tu ceramah. Tapi di sini tak ada lagi yang ditukar nak berhenti cepat kan. Tapi tak cuma alhamdulillah. Jadi aku ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi hadir ke Masjid Madani, memakmurkan masjid. Mudah-mudahan rumah Allah Ta'ala ini sentiasa hidup di kawasan ini. Jangan kita jadikan di sesetengah tempat tamannya luas, rumahnya besar-besar, tapi masjid tak ada hoja begitu. Ini berlaku banyak di tempat lain. Tapi kita di sinilah center ukhuwah kita. Sini duduk ukhuwah kita. Marilah semaya kenal orang sekitar sini dan bersaing kita, ukhuwah kita bermula di sini. Sebab itu benda pertama bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi buat apa? Nabi dirikan masjid yang dinamakan pada hari ini kita pergi buat umrah, Masjid Quba. Masjid pertama didirikan bila sampai di Madinah, yang menjadi tempat kumpulnya para sahabat. Maka kita di sini kita jadikan masjid tempat kita memakmurkan masjid. Masjid bukan hak AJK, bukan hak kelimah, hak kita semua. Tak ada dia berapa? Ada apa kita mari masjid, kita kira yang kelimah, minta izin masuk tanah, tak boleh kau ada apa? Sini kau dah kata kau banyak masjid. Itu tak ada masjid tu hak kita bersama. Kalau kita pergi rumah orang, kita kena minta izin masuk tanah. Mari masjid, kita masuk dalam tujuan. Kita tak minta kita imam. Itu tanda masjid hak kita bersama. Maka sama-sama kita jaga solat Jumaat kita di sini. Mudah-mudahan yang jadi di sini innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala itu disebut dalam Quran, dia special. Ya, tak boleh special. Dan kita bercita-cita mudah-mudahan di sinilah tempat kita mati.
tempat kita mati ketika kita melaksanakan amal ibadah. Kita tengok berita sebulan baru ni. Apa ada saing seorang tu imam masjid mungkin gaah pasir putih. Oh ni meninggal dunia hari ke-7 dalam bulan Ramadan, balik daripada tarawih jadi imam. Pada tarawih dia siap dah sekilo 5 minit lagi ustaz lagi ni. Balik rumah bawa tinjau makan hakim dia. Sudah 11 setengah tu hak attack sejak meninggal dunia. Sebentar. Jemaah di masjid mungkin kata CCTV masjid sulung sembahyang subuh ada duduk belakang. Dia tengah baca Quran selepas sembahyang subuh. Dia pun update dah program aktiviti pagi tu pukul 3 dia kat agak tu hari Jumaat pukul 3 dia kat agak tu dia upload gambar. Tuan-tuan ingat tak gambar pagi saat saya upload sore watching dia sulung ni tu duduk nyandar. Dia kata orang nyandar dia mati dah ni. Ini hak di masjid dekat tu. Tuan-tuan ingat tak saya pun pagi tadi seorang jemaah yang sedang baca Quran penelitian. Dan saya pun ramai-ramai banyak gambar pagi tu. Nah, tidak ada yang tahu dan diri dia pun tak tahu. Itu kali terakhir dia mari ke masjid. Ngelah dia mari masjid pagi tu. Lepas tu dia meninggal dunia. Dan itu tanda kematian yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan kita daripada husnul khatimah. InsyaAllah apa sesakat itu dulu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi segala kekurangan. Apa yang baik semua datang daripada Allah Ta'ala. Yang baik datang daripada diri kamu sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal akhlaq rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Allahu akbar. أشهد أن